Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا محروما ولا شقيا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sekali lagi kita berjumpa dalam majlis Raudhatul Jannah, majlis ilmu mingguan daripada Masjid Nurul Huda, baru buta. Hari ini insya-Allah atau malam ini insya-Allah taala kita kecek tentang satu perkara yang pasti kita kena beriman kepada Allah Taala, dan satu perkara kita beriman kepada Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala cerita benda yang lagi akan datang nak berlaku, ialah tentang kiamat. Jadi nak berlakunya kiamat ni, salah satu daripada benda yang kita kena beriman ialah kita beriman benda tak nampak. Jadi kita beriman dengan benda tak nampak ni, khususnya nak berlakunya kiamat. Wajib kita kena beriman kata satu hari nanti kena berlakunya kiamat. Cuma kita tak tahu masa bila ya. Pasal itulah di dalam tajuk ni kita akan sebut alamat-alamat kiamat. Baik alamat dia panggil sughra, alamat kiamat yang halus-halus. Maknanya di antara kiamat dengan nak berlaku tu ada masa panjang lagi. Dan juga di sana alamat kiamat kubra. Nak berlakunya kiamat apabila ada alamat besar-besar ni tak lama dah nak berlaku. Jadi soalannya, pasal gapokah kita kena ngaji juga bab ni? Nombor satu sekali, untuk kita menanamkan keimanan kita dengan benda gaib. Kerana orang mukmin tadi tak sempurna iman dia kalau dia tak beriman dengan benda gaib. Kerana Allah Ta'ala sebut tentang orang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Orang-orang mukmin tadi pasti kena beriman dengan perkara-perkara yang tak nampak dengan mata. Jadi kalau kita tak kecek tak boleh juga hak ni. Kalau kita tak kecek pun kena kecek. Kerana salah satu daripada rukun iman kita kepada Allah Ta'ala, kita kena yakin kata benda Allah Ta'ala cerita dalam Quran tu ada sungguh. Sama ada berlaku pada masa kita ataupun berlaku lepas pada tu. Ni tentang benda hari kiamat ni pasti kita kena royak, kena kecek, kena beriman pada Allah Ta'ala. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, salah satu daripada kita kesempurnaan iman kita kepada Allah, kita kena percaya apa yang Nabi cerita. Benda yang Nabi buaya dan benda yang Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, pasti kita kena beriman sepenuh-penuh. Pasal itulah, sama ada kita nampak dengan mata kita ataupun kita tak nampak. Kerana benda Allah Ta'ala cerita ni tak boleh kita kata nak kerak, hak ni kita tak percaya, hak ni kita percaya, tak boleh. Pasti semua Allah Ta'ala wayak stokor ni di dalam Al-Quran 30 juzuk ni kena percaya berlaku. Dan apa Nabi cerita pun kena percaya berlaku.
Khususnya ada hadis-hadis Nabi yang Nabi cerita tentang akhir zaman tu bignya Dajjal. Wajib kita kena percaya walaupun kita tak ada nampak sekalipun di akhir zaman. Dan Nabi ada cerita juga di dalam hadis Nabi turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ni Allah Ta'ala ambil dia naik ke langit akhir zaman, turun mari satu kali pula, dan dia berimej dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ayat juga ni. Pasal laginya kejap siang kan. So laginya khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Tubiknya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Nabi cerita juga, kita kesebutlah lepas pada ni. Wa khuruju dabbah, dan juga tubik seekor binatang. Nabi cerita juga. Wa tulu'us syams, matahari tubik sebelah jatuh. Nabi cerita juga. Nah, benda ni semua wajib kita berimej kepada Allah Ta'ala. Ada kena kecek siang sikit-sikit? Ada dah? Ada. Tak apa, alhamdulillah. Jadi salah satu kita berimej kepada Allah Ta'ala, kita kena percaya benda ni. Benda tak berlaku lagi. So, yang kedua pula, kita nak ngaji alamat-alamat nak berlakunya kiamat, supaya kita boleh beri semangat kepada diri kita dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Kata satu hari nanti ni dunia ni akan hancur, tak ada dah tempat nak duduk, melainkan kiamat dah, akhirat dah. Jadi kita ngaji bab berlakunya kiamat supaya kita boleh khabar ke diri. Karena manusia ni dia lalai. Duduk di atas dunia hari-hari ni sibuk. Pagi nasi kerabu, tengah hari tom jam, petang, gotu, lupa habis. Nah, jadi kalau kita tak ngaji bab kiamat, tak ngaji bab mati ni, kita orang ghafilin, orang terlupa pada Allah Ta'ala. Jadi satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada waktu malam. Terkejut. Nabi kata wailul lil Arab, celaka, binasa bagi orang Arab, min syarrin qad iqtarab, kejahatan fitnah ni dekat dah nak berlaku. Nabi bangun pada waktu malam dengan keadaan terkejut. Al-yaum futiha min saddi Ya'juj wa Ma'juj, min saddi Ya'juj wa Ma'juj. Hari ni pintu Ya'juj wa Ma'juj nak buka dah. Nak berlaku kiamat dah lah. Dan dalam satu hadis lain pula, Nabi kata aikiru sawahibal hujar, gerak orang duduk dalam bilik ni, kena pada isteri Nabi lah, gerak bangun sembahyang, gerak bangun zikir, yusallin, bangun sembahyang belaka. Farubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Karena Nabi kata ramai orang yang berpakaian di atas dunia ni, tapi di akhirat telanjang, tak ada pakaian. Allahu Akbar. Setengah ulama dia tafsir hadis ni, farubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Banyak orang-orang yang berpakaian di akhir zaman, tapi hakikat di hari akhirat tadi serupa dengan orang tak pakai kain. Hari ni kita boleh kelih pakaian orang perempuan, dedah aurat, kalau pakai pun serupa dengan tak pakai. Jadi benda ni mengejutkan Nabi, menyebabkan Nabi suruh isteri dia bangun pakat duduk sembahyang, kerana fitnah besar nak berlaku ni di akhir zaman ni. Kata ulama tafsir hadis ni dia kata dengan sembahyang kita boleh menyelamat daripada fitnah. Jadi kita sembahyang ni adalah satu benar untuk nak menyekat daripada fitnah nak berlaku kepada kita. Dan juga boleh
Dengan sebab kita ngaji alamat-alamat kiamat ni, tak habis malam ni, insya-Allah kita sambunglah alamat-alamat kiamat. Kita boleh tahu hukum syarak. Di akhir zaman Dajjal mari di atas dunia 40 hari. Nabi kata satu hari ketika Dajjal mari di atas dunia ni serupa dengan setahun, sehari. Matahari naik hingga nak jatuh matahari tadi serupa dengan setahun. Bukan serupa tak setahun. Makna setahun matahari tak jatuh. Ketika Dajjal mari dia buat fitnah. Jadi dan Nabi kata juga Sa'ala sahabat Nabi an ayyamid dajjal tawilah. Para sahabat tanya Nabi, masa sehari tu serupa setahun ni, atakfi fil yaumil wahid minha salatu yaumin. Adakah dalam masa setahun sehari ni, sehari serupa setahun kita semaya 5 waktu ya? Sahabat tanya. Nabi kata, faqala an-nabi la uqduru lahu qadrah. Nabi kata tak, kena semaya serupa dengan hak pokatik ni ya. Kalau setahun pakai masa 300 hari, 360 hari, misalnya kita kena semaya sebanyak tu walaupun sehari pakai masa setahun sekalipun. Jadi kalau kita dah dengan masa ni akhir zaman, ada satu hari ketika Dajjal mari, panjang hari tu serupa dengan setahun dah. Lepas tu cara nak semaya lagu mana? Nabi suruh fardu takdir lah, kata waktu ni zuhur, waktu ni asar, waktu ni maghrib, waktu ni isya. Jadi ada setengah-setengah negeri tadi, khususnya negeri Denmark, negeri kawasan nu, saya dia cerita kata terkadangnya tengah malam 3 jam tak ada nak sembahyang tarawih dia tu. Malam dia gelap 3 jam. Lepas tu cerah. Kalau 24 jam makna 21 lagi cerah semua. Khususnya musim puasa dia. Kalau musim puasa ni sembahyang maghrib, buka puasa, duduk sultan makan sahur dia tu. Setengah ulama dia kata koroni negeri-negeri hak lagu ni tengah hari panjang ni bulan setengah-setengah tepat kuat lok neraka dan sebagainya. Maka Nabi suruh kita sembahyang mengikut waktu Mekah ataupun waktu negeri-negeri yang berhampiran dengan dia. Bukan kata sembahyang maghrib atau 3 jam lagi sembahyang subuh dah. Supaya negeri hak pokati mengikut tu lah. Jadi kita ngaji ni dah akhir zaman apabila Dajjal turun tepat time kita ni, kita kena kalau 24 jam ke kena sembahyang cukup 5 waktu. Walaupun matahari tak jatuh lagi pun. Tu kita kena ngaji juga. Dan juga kita kena ngaji, kita nak ngaji hari ni Nabi cerita kepada kita alamat-alamat nak berlaku kiamat. Jadi alamat kiamat ni dia tak boleh dengan kita sekok-kok tak boleh. Kena ambil hadis sahih tentang kiamat. Hadis sahih kata ni salah satu daripada alamat kiamat. Hak lain daripada ni tak boleh percaya. Ada orang mari gotu harga ni kata nak laku kiamat. Kita tanya kata hadis Nabi ke tak? Kalau bukan hadis Nabi tak boleh ambil. Karena tak ada siapa tahu. Jadi benda gaib ni Allah Taala sajalah tahu. Benda kita tak nampak. Karena Allah Taala sebut alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Tuhanlah yang tahu benda gaib. Dan tak ada orang tahu benda gaib melainkan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Melainkan orang-orang yang Allah Taala izin suruh tahu benda gaib kena pada Nabi ya. Jadi Nabi kita ni dia tahu benda yang Allah Ta'ala cerita kepada dia. Salah satu daripadanya nak berlakunya kiamat. Nak berlakunya kiamat Allah Ta'ala cerita kepada Nabi, Nabi tahulah. Dan benda gaib ni ketika Allah Ta'ala buat mari benda gaib kepada Nabi,
yasluk min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah Ta'ala kan dengan malaikat. Malaikat duduk kanan kiri belakang depan Nabi. Takut apa? Takut syaitan mari curi rahsia. Syaitan ni dia minat curi rahsia, lepas tu dia pergi royak kotak bomo dia. Dia pergi royak kotak bomo dia, oh dia kata hebat sungguh dia ni. Padahal dia pakat ngajing dengan iblis dah. Pasal tu bab benda gaib ni Allah Ta'ala kan tak suruh syaitan tahu, tak suruh iblis tahu. Dengan caranya bawa mari benda gaib ni, tak ada siapa tahu benda gaib. Nabi seorang yang tahu. Allahu Akbar. Nah. Dan juga kita tahu tentang alamat benda gaib ni. Nah. Satu hari nanti Islam akan muncul semula. Akhir-akhir dunia ni agama Islam meretah semula di atas dunia ni. Sekarang ni kita kelih agama pengikut Islam tak dilemuh. Nah, negeri Arab sendiri, orang Islam sendiri pun lemah, tapi akhir zaman ni harapan kata Islam akan kelih semula. Ini cerita Nabi cerita lakon. Nah. Dan selagi Allah Ta'ala cerita benda gaib tadi, kerana manusia dia nak tahu sangat benda yang tak duduk depan. Pasal tu dia minat pergi duduang, pergi kelih anak jari, pergi kelih orang tangan. Manusia dia nak benda gaib ni. Kalau tak orang kata anak jari demo ni, 2, 3, 4 cahaya penuh-penuh dia. Kenapa dia kuantongkan hak manuk tadi benda gaib manusia nak? Pasal tu Allah Ta'ala royak benda gaib kerana manusia nak tahu benda gaib. Tapi Allah Ta'ala royak pada manusia. Tapi kita nak pergi duduang, nak pergi kelih tangan, tak boleh dari Islam rai. Tak boleh. Ni benda-benda ni kita akan ngaji lepas pada ni. Jadi permulaan pengajian kita malam ni nak kata kita ngaji tentang alamat kiamat ni, tu faedah dia. Kalau tak berasa kata kita amalan kurang, boleh mula lah. Boleh mula buat amalan, boleh mula tambah semaya sunat, semaya tu, semaya ni. Kerana apa? Kerana kita tahu kata kiamat nak berlaku dah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, nak sebut alamat-alamat nak berlaku kiamat ni, dia bagi dua. Yang pertama alamat sughra. Maknanya alamat haluh-haluh, bunga-bunga kata nak berlakunya kiamat. Hak kecil ni, alamat kecil ni ada dua pula. Yang pertama alamat jauh lagi nak berlaku. Yang kedua alamat dekat-dekat dah nak berlaku. Hak kecil. Lepas tu lagi alamat kubra. Alamat kubra ni berlaku hak ni cen nak berlaku dah kiamat. Hak kubra ni gapo? Nah. Nabi kata 10 alamat daripada Huzaifah. Ittala'a alaina, ittala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Satu kali Nabi mari jumpa dengan puak kami duduk bincang lah. Faqala ma tadzakarun. Fa awak duk bincang gapo ni, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Faqalu nadhkuru as-sa'ah. Kita duk bincang tentang nak berlakunya kiamat. Nabi kata qala innaha lan taquma hatta taru qablaha 10 ayat. Nabi kata tak berlakunya kiamat melainkan kena ada 10 alamat. 10 ni dia panggil alamat besar. Alamat besar. Yang pertamanya dukhan tu biasa. Tu biasa. Yang kedua tubiknya dajjal, tubik dajjal. Yang ketiga tubik dabah binatang. Yang keempat tubik matahari sebelah jatuh. Ni hak salah kau ni. Yang kelima turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keenam turunnya Ya'juj wa Ma'juj, tubik Ya'juj wa Ma'juj. Lepas tu lepas pada tu gempa bumi sebelah naik, sebelah jatuh dan negeri Arab. Ni alamat-alamat ni. Lah ni alamat tubik dah gempa bumi lebih kurang tadi, tapi tanda kata
kalau berlaku sebelah naik, sebelah jatuh dan jazirah al-Arab, kawasan orang Arab duduk tu, jangan nak berlakunya kiamat. Yang ke-10 pula, tubik api daripada negeri Yaman, helok manusia pergi kepada mahsyar. Tu saran lah, nak berlaku kiamat lah. Nak berlaku kiamat. Jadi, saya nak sebut malam ni alamat kiamat hak kecil dulu. Hak halus-halus dulu. Pertama sekalinya nak berlakunya alamat kiamat, tanda kata nak berlakunya kiamat. Nombor satu sekali ialah disebut sini. Bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bangkit Nabi. Negeri Arab lepas pada Nabi belum pada Nabi Muhammad tadi, orang Arab tak tahu lagi bila Nabi nak bangkit, bila ke Nabi Muhammad nak mari. Tapi Allah Taala bangkit beranaknya Nabi Muhammad, Allah Taala bangkitnya Nabi Muhammad, mula situlah alamat kiamat kecil nak berlaku dah. Kerana apa? Kerana Nabi kata, ra'aitu Rasulullah qala bi asba'ihi hakadha al-wusta wallati tali ibham. Kata Sahlu ibnu Sa'ad, dia kata saya dengar Nabi buat akak tangan dua di antara telunjuk dengan jari tengah. Nabi buat gitu. Nabi kata bu'istu was-sa'atu kahataini. Aku Allah Ta'ala bangkit jadi Nabi dengan kiamat duduk lagu ni, duduk jaket. Bangkitnya Nabi, tanda kata nak berlakunya kiamat. Allah Ta'ala bangkit Nabi 1440 tahun lebih dah lah. 1440 tahun lebih dah. 1000 tahun lebih dah. Ngalon ni kau dekat lagi lah. Nabi kata Allah Ta'ala bangkit dia dengan kiamat ni duk gini dah. Duk gini dah, dekat dah. Wa qala bu'istu fi nasamis sa'ah. Nabi kata, aku Allah Ta'ala bangkit, Allah Ta'ala bui Nabi, jadi Nabi ni, bunga-bunga nak berlaku kiamat dah. Alamat-alamat bunga-bunga nak berlaku kiamat dah. Tanda kata, nak berlaku dah kiamat. Kata Imam Qurtubi, awaluhan Nabi li'annahu Nabiul akhiruz zaman. Sebabnya nak berlaku kiamat, dia kata oleh kerana Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman, tak ada lah Nabi lepas pada ni, tak ada lah. Wa qad bu'itha laysa bainahu wa bainal qiyamah nabiyyun. Lepas pada Nabi Muhammad tak ada dah Nabi. Kalau dia mau nak mengaku Nabi, nak jadi Rasul ke gapo tu pelawak saja. Tak betul dah. Kerana tak ada dah. Lepas pada Nabi Muhammad ni kiamat dah. Tak ada dah Nabi hak lain, tak ada dah syariat hak lain, tak ada dah. Ni pun maknanya kita dengan umat Nabi ni 1000 tahun lebih dah ni, kau dekat lagi lah kita dengan kiamat ni. So tu alamat sughra dia panggil. Tak ada dah. Lepas pada Nabi Allah Ta'ala bangkit, nak Nabi lain, nak mari Nabi lain, tak ada dah. Kalau kita tahu kita dengan Nabi Musa tu, dan lagi tunggu Nabi Muhammad. Kalau kita masa Nabi Ibrahim, dan lagi Nabi Muhammad. Tapi kita dengan umat Nabi Muhammad ni, dengan Nabi Muhammad, tak ada dah lain. Sub dah. Sub pagar dah kita ni. Sub pagar. Yang kedua pula, alamat hak kecil lagi nak berlaku kiamat, wafatin Nabi. Apabila mati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mati Nabi, tanda kata kiamat dekat lah. Satu kali kata Auf bin Malik, ataitun Nabi fi ghazwati Tabuk. Satu kali saya pergi jumpa dengan Nabi di dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni satu peperangan yang bersejarah lah di dalam Islam. Wa huwa fi qubbatin min adamin. Nabi ni duduk bawah kemah yang dibuat daripada kulit binatang. Orang dulu pun yang perang gapo nak tidur tengah jalan, dia pasal kemah lah. Gelap mana dia tidur situ. Maka satu kali dia kata saya pergi jumpa dengan Nabi di dalam kemah, bawah kemah buat daripada kulit binatang. Faqala,
u'dud sitan baina yaday sa'ah. Fa awak bila nekara belum nak berlaku kiamat. Nekara. Yang pertama Nabi kata mauti, apabila kami mati. Matinya Nabi alamat kiamat. Nah. Summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian buka masjid Baitul Maqdis. Hak duduk di Palestin. Jadi Baitul Maqdis ni pada masa Nabi Isra ni bukan duduk bawah orang Islam lagi. Nah, orang yang buka Baitul Maqdis ialah pada masa Umar bin Khattab. Lepas pada Nabi mati, naik Abu Bakar. Tak buka lagi. Lepas pada Abu Bakar mati, marinya Sayyidina Umar pergi buka Baitul Maqdis. Jadi pembukaan Baitul Maqdis ni pada masa Nabi tak berlaku lagi. Nabi cerita seseolah Nabi kata akan buka Baitul Maqdis. Buka sungguh Baitul Maqdis pada masa Umar bin Khattab. Jadi bukanya Baitul Maqdis tanda kata nak berlakunya kiamat. Ni Nabi duk bilang ni. Summa mautan ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Nabi kata dan juga akan berlaku kematian. Satu kematian serupa dengan kambing kena penyakit. Mati sepuak, mati skandal. Hari ni kita kelihatan ni COVID salah satu daripadanya. Mati seluruh dunia ni tak tahu apa juta orang. Kena penyakit. Semua ni Nabi cerita hak sungguh berlaku sungguh. Belum pada COVID ni pada tahun 18 Hijrah. Berlaku dia panggil Ta'un Amwas. Ta'un Amwas ni berlaku di Syam. Para sahabat besar pun mati ramai. Situ salah satunya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Mati. Orang duduk dalam kapal tu mati dengan penyakit Ta'un dia panggil. Nah, lepas tu pada masa kita ni pula manusia mati mudah. Kata ulama, dia tafsir kata kaqu'asil ghanam ni wa huwa da' ya'khudhu ad-dawab fayasilu min unufiha syai'un fatamutu faj'ah. Penyakit kami melalui ke hidung. Nah, melalui hidung binatang sukan pai mati dengan sebab penyakit tadi. Lah ni bukan sekadar binatang saja, dak manusia lah ni pun melalui hidung laku. Hak tu dia musuh tutup hidung lah ni tu. Hak dia musuh tutup hidung sangat tu ialah dak Nabi cerita dah tu. Belum pada ni kaiwat tu. Seperti juga. Lepas pada tu COVID, hak Nabi cerita juga. Jadi benar-benar hak berlaku pasal penyakit melalui daripada hidung binatang ke manusianya mati ramai. Mati manusia lah bukan mati binatang. Dan mati manusia melalui penyakit tubik kot hidung Nabi kata. Subhanallah. Ni boleh kelih nak masa kita. Maknanya alamat kiamat dah kita ni. Cuma COVID lah ni hak Nabi cerita dah. Nabi kata akan mati kematian yang banyak melalui penyakit tubik kot hidung. Subhanallah, Nabi cerita pek so. Nak berlakunya kiamat. Ni benar Nabi cerita ni. Penyakit mari ikut hidung. Thumma istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinar fayadhallu sakhitan. Lepas pada tu harta ni jadi mudah. Mudah di akhir zaman ni mudah, senang. Kalau kita kelih pada masa kita lah ni pun duit mudah. Kalau kita nak banding orang tua kita dulu nak boleh ke duit sekok dua ni susah. Sehingga Nabi kata di akhir zaman duit mudah tak mudah. Kalau orang duit 100 dinar ni berasa tak puas hati lagi. 100 dinar ni banyak dah lah. Tak puas hati duit lagi. Berasa sikit lagi. Lah ni duit 1000, duit 2000 tu sikit lah ni. Sebulan ni. Negeri kita ni kalau nak beli sewa rumah kau gapo ni tak ada puluh ribu, 15,000 nak duk tak boleh, kurang-kurang. Orang dulu tak ada duit seperti kita lah ni.
Nah, Nabi cerita kata di akhir zaman ni duit pitih mudah. Sehingga wi sikit tu berasa tak puas hati lagi. Terang anak kita lah ni wi duit 3 kok supaya kita pergi sekolah hari tu. Nah, wi 3 kok. Pujakan pergi sekolah hari tu 2 kok lah. Nah, anak kita lah ni lagu mana? Tak ada 50 kok tak pergi. Nah, orang tua seperti tu juga. Nah, ini Nabi cerita berlaku ni. Jadi akan berlaku kekayaan di akhir zaman ni. Ada seni berlaku duit mudah, kedudukan seni. So lagi Nabi cerita pula, summa fitnah, akan berlaku fitnah. La yabqa baitun minal Arab illa dakhalatuhu. Akan berlaku fitnah di akhir zaman, tak tinggal rumah orang Arab masuk berlaku. Kata ulama rumah orang Arab, Nabi hanya rakyat rumah Arab lah. Tapi masuk berlaku rumah orang Jawi, rumah orang Sia, rumah orang Amerika pun masuk berlaku fitnah, Nabi kata. Setiap rumah fitnah akan masuk. Hadis ni pelik semua. Ada setengah ulama dia kata TV. Dulu TV masuk jadi fitnah. Kau TV ada berlagu, ada menyanyi. Tapi TV tak betul lagi. Bahawa kita kelihatan ni kena pada internet. Internet ni lah ni siapa tak ada rumah. Rumah tak ada internet lah ni. Terkadang kajian di masjid pun ada tak internet free. Penuh budak semayang duk main internet Rizal. Penuh pukul 2, pukul 3 tak klik lagi ada duk main internet. Setiap rumah ada internet. Kata ulama ni pihak Nabi cerita fitnah. Internet melalui fitnah melalui internet ni banyak fitnah dia. Gambar-gambar cerita royak, mengorak dan sebagainya melalui internet banyak. Nabi kata di akhir zaman tidak ada rumah mereka ni fitnah ni akan masuk berlaku. Allahu Akbar. TV hari tu bukan semua ada rumah, tak ada. Nah, masa saya kecil-kecil hari tu nak kelih TV pergi sekapun ada seorang ya, pergi kelih TV rumah dia. Nah, lepas tu masa orang ada duit pula, bukan semua ada TV. Sekarang ni internet, telefon ni kalau ada anak 5 orang dalam rumah ada 5 butir. Sebilik seorang ada telefon. Setiap rumah ada, Nabi kata. Ini adalah satu fitnah. Alamat nak berlakunya kiamat. Allahu Akbar. Nah. Summa hudnah takunu bainakum wa baina bani asfar. Fayaqdiruna fayatunakum tahta 80 ghayah. Tahta kulli ghayatin 12,000. Nabi kata akhir zaman ni akan berlaku suntik sanja di antara orang Islam dengan Bani Asfar. Bani Asfar ni kena kepada orang Europe lah pada masa sekarang kata ulama. Lah ni kalau kita kelih pelik benar Nabi cerita ni, mulai orang Europe masuk negeri Arab, Amerika masuk situ, masuk sini, Israel duduk kata tempat mari di negeri Arab berlaku. Ni bunga-bunga nak berlaku kiamat ni. Semua pakat tomok negeri Arab berlaku. Hak jadi masalahnya negeri Arab. Europe tak ada berlaku mana? Palestin. Nah, Iraq, Sudan, Mesir, hak dok berlaku sekarang ni kok negeri Arab berlaku tu bunga-bunga dia panggil. Nah, perjanjian di antara Islam so akhirnya demo ni akan kelak janji. Bahawa kelak janji ni akan wak mari kontak dia. Nah, akan mari kontak dia satu bahasa tahan dia panggil satu nuai, satu daerah tadi 12,000 12,000 tentera. Nah, akan mari 80 daerah. Setiap daerah tadi ada 12,000 tentera mari nak serang orang Islam. Ni. Lah ni Europe pakat mari ikut negeri Arab belakang lah ni. Pakat mari duduk di Kuwait attack, duduk di Iraq attack. Subhanallah, Nabi cerita lagu tu semua. Nah, ni salah satu daripada benda-benda yang berlaku di akhir zaman. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kata ulama, dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, habisnya wahyu daripada langit,
mulalah berlaku fitnah. Fitnah murtad ni, murtad orang tak sewi zakat berlaku bila? Apabila dia mau tahu kata Nabi mati. Atau Abu Bakar pergi perang. Berlakunya kematian Nabi, mula timbul fitnah orang Islam. Nah, tak usah beri zakat, tak usah duduk dalam Islam jadi murtad. Semua ni Nabi cerita berlaku dah, subhanallah. Nah, ni hak di dalam hadis. Jadi alamat hak suguranya Allah Taala bakit Nabi. Yang kedua, kematian Nabi. Yang ketiga, alamat sugura juga terbelah bulan. Bulan terbelah. Alamat kiamat. Kata ulama, Allah Taala firman, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hampiri nak berlaku kiamat dan bulan itu terbelah. Nah, kata Hafiz Ibnu Katsir, dia kata terbelah bulan ni berlaku sungguh pada masa Nabi. Pada masa Nabi ni bulan terbelah. Dan kalau kita klik ungkar NASA, dia pergi pukul bulan tadi, ada kesan terbelah. Kalau siapa masuk dalam internet, pergi klik. Ada Roy dia panggil, kalau sup mengaparik lah, sup mengaparik oi gali, tanda kata dia terbelah. Supa dengan kaca lah, kalau dia pecah tu kita mari takut Roy tag tu dia ada. Jadi bulan hak NASA pukul melalui kamera dia tadi, bulan terdapat tinyo Roy tag hak bulan tu ada. Nah, padahal belum pada ni bulan tak pernah terbelah. Berlaku terbelah bila? Kata ulama, berlakunya terbelah ketika Nabi dakwah orang Mekah. Bahawa dakwah orang Mekah tak ada, orang Mekah tak terima dakwah Nabi. Orang Mekah kata lagu mana? Orang Quraisy pada masa tu, daripada Anas bin Malik, inna ahla Makkah sa'alu Rasulullah an yuriyahum ayah. Orang Mekah pada masa tu dia ayat kepada Nabi, "Hei Muhammad, kalau awak betul sungguh dakwah hak awak dak ayat ni betul sungguh, kata benar sungguh, wak mari alamat, wak mari tanda kata awak betul." Fa'arahu insyiqaqal qamar. Nabi kata tak apa, belah bulan. Nah, satu riwayat. Riwayat lain pula daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Dia kata, bainama nahnu ma'a Rasulillah bi Mina. Ketika kami berada di Mina, infalaqal qamar filqataini. Kita nampak kata bulan ni terbelah dua. Pada masa Nabi, pada duduk di Mina, duduk pada pasir, nampak molek bulan pada masa penamu. Fakanat filqatu wara'il jabal. Sebelah jatuh sebelah bukit. Wa filqatun dunahu, hak sebelah lagi jatuh sebelah lain. Faqala lana Rasulullah ishhadu. Nabi kata, fa awas saksi ni, berlakunya terbelah bulan. Pakat kelih kata bulan terbelah lah. Ni pada masa Nabi berlaku. Cerita lain pula daripada Ibnu Abbas, ijtama'al musyrikun. Orang musyrik berhimpun buat dia ala Rasulillah, mari berhimpun likung Nabi. Faqalu in kunta sadiqan. Hei Muhammad, kalau dakwah awak bawa ni betul sungguh, fasyaqqalanal qamar, awak belah bulan. Ya selora mai. Nah, hei Muhammad, hok demo duk ayat kata ada Tuhan, ada syurga, awak rasul ni, tak apa. Kawan nak tahu kata sungguh kata sungguh awak duk bawa ni, cuba belah bulan saya nak apa? Cuba belah bulan nak kelih. Minta pada Nabi. Nah, fasyaqqalana al-qamar firqataini nisfan ala Abu Qubais. Nabi pun belah bulan, belah dengan tangan akak tangan belah. Mukjizat Nabi lah. Para sahabat, orang-orang pada masa tu nampak sungguh bahawa Nabi akak tangan belah tadi, bulan itu jatuh. Sebelah ni jatuh kepada bukit Qubais, tempat kota raja. Siapa pergi Mekah ni dia ada kota raja dah. Sebelah tu sah.
So lagi jatuh Qayaqan, nama tepatlah. Wa kanat lailatul badr, dan malam tu malam yang bulan penamu. Bukan kata bulan sebelah dak, bulan penamu, bulan temduang. Nabi angkat tangan belah. Fasa'ala Rasulullah rabbahu an yu'tiyahu ma sa'alahu. Jadi boleh dia minta suruh belah bulan ni, Nabi pun angkat tangan doa pada Allah Taala, ya Allah kami nak belah bulan. Nah, minta dengan Tuhan suruh Tuhan berilah. Fa amsal qamar nisfain. Nabi pun angkat tangan belah, terbelah sungguh bulan tadi. Nisfan ala Abi Qubais, apa saya sebut saat ni, jatuh dua belah. Lepas tu Nabi kata isyhadu fa awak kelihlah. Nah, kelihlah bulan dah terbelah. Jadi berlaku terbelah bulan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ni berlakunya 1400 tahun lebih dah. NASA ni pada kedia-kedia ni NASA boleh naik di atas udara, boleh pukul gambar dunia, boleh pukul gambar lok, boleh pukul gambar bintang bulan tadi. Dia pukul gambar bulan, terkejut buat dia. Ada Reuters. Jadi buat dia tertanya-tanya bila bulan terbelah. Ialah terbelah pada masa Nabi pada masa tu. Dia terbelah, patut Allah Ta'ala takut pula lah. Tapi takut tu bekas belah tu dah ada. Allahu Akbar. Ni salah satu daripada alamat kiamat. Bulan terbelah. Nah, bulan terbelah. Hadis sahih berlaku. Nah. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, benar ni benar berlaku. Berlaku pada masa Nabi hingga pada masa ni pun kita boleh kelih kesal terbelah. Walaupun kita tak nampak kelih bulan terbelah dengan mata kita, tapi cerita tu ada demo cerita dan hadis sahih. Patu NASA mari jenjan kata bulan ni ada Reuters. Cukup dah. Cukup satu mukjizat jenjan kata ini salah satu daripada alamat nak berlakunya kiamat. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, alamat ia kepak pula. Allah Ta'ala bangkit Nabi, mati Nabi, terbelah bulan, dan yang kepak ni pula habis masa sahabat, inqiradus sahabah. Mana sahabat pakat mati berlaku. Sahabat hak hidup sekali dengan Nabi tadi mati. Matinya sahabat ni pun alamat kiamat juga. Jadi di dalam satu hadis Abi Musa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali Nabi sebut, Nabi bersabda, an-nujumu aminatul lis-sama'. Bintang bulan hak duk kelih ni sebagai jaga langit. Apabila bintang bulan terbelah, tanda kata langit habis nak berlaku kiamat. Lan ini kita boleh duk kelih bintang bulan di atas langit ni, tanda kata kita duk selamat lagi lah. Tapi bila saja bintang bulan habis di atas langit, hari itulah nak berlakunya kiamat. Nah, fa idza dhahabatil nujum atas sama' ma tu'adun. Apabila bulan bintang ni habis di atas langit, mula situlah nak berlakunya apa yang Allah Ta'ala janji. Nak berlakunya kiamat. Wa ana aminatul li ashabi. Nabi Muhammad ni orang penjaga sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni belum pada bakit Nabi ni tak boleh tikai bayar, orang tua kata. Mudah balah. Sehingga setengah-setengah kabilah pakat duk balas 120 tahun tak berhenti dalam perang. Hak ni beranak 120 tahun ni makna kena pakai 2 generasi. Kalau orang mun 60, 2 lapis orang perang. Tak ada pasal-pasal. Lapis kita beranak, mati kita umur 60, anak kita sambung perang pula. Perang orang dulu buat. Duk balah masa ayah kita tadi, rumah anak pun duk perang lagi. 120 tahun. Nabi Muhammad mari satu orang yang balah tadi. Nah, satu orang duk balah hingga orang Arab pakak molek tak ada balah dalam masyarakat itu. Nah, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila Nabi mati, mulalah timbul balah di kalangan sahabat.
Nabi mati pop ni, mula timur fitnah di kalangan sahabat. Nah, perang di atas Sayyidina Ali dengan Muawiyah mula-mula. Patut orang Arab hingga sampai sekarang ni pun tak boleh satu lagi. Nabi orang boleh satu orang negeri Arab. Nah, orang Arab ni payah. Orang yang boleh satu Nabi kita. Tak usah duk bijak setara mana pun tak jadi. Nabi mati pop tu mula. Celaru orang Arab pada masa tu. Wa ashabi aminatul li ummati, dan umat Nabi ni, sahabat Nabi ni penjaga bagi umat-umat Nabi lepas pada ni. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Apabila sahabat mati ni, umat Nabi akan jadi fitnah. Lepas pada sahabat mati ni umat Nabi, tubiknya Khawarij, tubiknya Mu'tazilah, tubik kaum tu, tubik kaum ni balah. Tak tahu berapa puak. Ni pun alamat nak berlakunya kiamat. Kita ni kau dekat lagi. Ya, kalau para sahabat masa tu lagu tu, kita ni berat lagi lah. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, ni kita dak sebutnya alamat kecil-kecil baru ni. Alamat apa sejauh lagi lah. Jauh pun bunga dah. Duk bau dah. Tapi nak berlaku dah. Dan ada bunga-bunga, ada bau kata nak berlakunya kiamat. Nah. Patu yang kelima pula yang saya nak sebut malam ni, buka Baitul Maqdis. Kata ulama, Baitul Maqdis ni ketika Allah Ta'ala bangkit Nabi, duduk bawah jagaan orang Nasrani daripada Rom. Nah, Rom pada masa tu, Rom ni Itali pada masa sekarang lah. Negeri yang mempunyai kekuatan, panggil pratit maha amanat. Pada masa Nabi Allah Ta'ala bangkit, dialah duk merintah negeri Arab semua. Rom. Dia dua pada masa tu, Rom dengan Furs. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Furs kena kepada Iran, Rom kena kepada Itali. Dua orang ni, dua negeri ni hendak balah, hendak perang sama. Jadi Baitul Maqdis pada masa tu orang Kristian duduk pegang, duduk bawah Rom. Ketika Nabi Allah Ta'ala bangkit. Wa qad basyara an-nabi bi fathi Baitul Maqdis. Nabi cerita bila-bila kata Baitul Maqdis ni orang Islam akan buka satu hari nanti. Kerana Baitul Maqdis ni orang Islam. Para Nabi semua duduk situ belakang. Nabi Ibrahim, Baitul Maqdis, Nabi Musa, Nabi Isa, semua situ belakang. Nah, Nabi kata Baitul Maqdis lagi akan kita akan buka Baitul Maqdis. Dan salah satu daripada alamat kiamat sebagaimana kita sebut tadi. Nabi kata bila nekara nak berlakunya kiamat, salah satu daripadanya Fathu Baitul Maqdis, buka Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu picing, buka. Nah, dan Baitul Maqdis ni, bukanya Baitul Maqdis pada masa Sayyidina Umar pada tahun 19 Hijrah, lepas pada Nabi mati dah. 19 Hijrah Sayyidina Umar buka. Nah, lepas pada tu Baitul Maqdis ni, jadi Baitul Maqdis ni buka dua kali buka. Buka pertama masa Umar bin Khattab pada tahun 19 Hijrah. Buka yang kedua pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Duduk bawah orang Salibiyin, orang Kristian juga pada masa tu. Sehingga orang Islam pada masa tu Baitul Maqdis 70 tahun tak disemayang. Katuk itu tak sewa Islam masuk. Marinya Salahuddin Al-Ayyubi ni buka semula pada tahun 583 Hijrah. Orang Islam boleh merintah Baitul Maqdis. Lepas pada 80 tahun lepas, Israel mari kumpul lah Baitul Maqdis ni. Lah ni Baitul Maqdis tu datang Israel. Kita nak pergi ziarah tu kena ambil visa Israel. Jadi hak terik ni tak tahulah siapa nak pergi buka. Tapi pembukaan Baitul Maqdis ni tanda kata nak berlakunya kiamat. Jadi sebagaimana Nabi cerita satu hadis, akhir zaman ni orang Islam akan buka Baitul Maqdis mula.
Kerana lah ni Baitul Maqdis duduk tangan orang Yahudi. Nabi kata lagu mana? Hari tu ni pohon kayu, batu, semua kecek. Kecek dengan orang Islam, ya Muslim ya Abdullah, hadza Yahudi warai ta'ala faqtuluh. Ketika orang Yahudi berlaku peperangan di akhir zaman dengan orang Islam, ada ni orang Yahudi tak sedengar ni, ada ni. Orang Yahudi dia kum Palestin sekarang ni, negeri besar. Amnak dia besar, dia boleh kum negeri Arab. Nah, negeri Arab lah ni pakai duk saling dengan dia. Tapi Nabi kata di akhir zaman orang Islam akan perang dengan orang Yahudi untuk nak buka Baitul Maqdis sekali lagi. Sehingga pokok kayu, batu panggil kecek dengan orang Islam mari bunuh orang Yahudi duduk belakang dia. Ni pun salah satu daripada alamat yang Nabi cerita di dalam hadis tadi. Nah, subhanallah, Nabi cerita ni benar-benar yang berlaku. Nah, tak tahu berapa kali berlaku dah dan nak berlaku pula. Nah, muslimin yang dirahmati Allah, sama dengan penyakit saat ni juga. Penyakit ni, nah, penyakit mati dengan ramai-ramai ni, penyakit taun. Nah, penyakit hok pasal jakit dengan orang ni, mati manusia pada tahun tu tak belah-belah ribu orang. Nah, bilangnya yang banyak mati dengan sebab, kata ulama, 25,000 rajulin minal muslimin. Orang mati dengan sebab penyakit taun ni 25,000 orang Islam mati. Tapi Covid ni lebih lagi. Ni pun cerita Nabi kata di akhir zaman ni akan timbul penyakit melalui hidung dan orang mati ramai. Nabi kata orang mati ramai. Lagu tu sungguh subhanallah. Dan penyakit tak ada suka-suka. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, nah, fitnah kita sebut saat ni seperti juga. Fitnah di akhir zaman ni, fitnah daujian, fitnah internet. Satu fitnah besar. Hingga Nabi kata, al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala jamrah minan nar. Di akhir zaman ni, orang berpegang dengan agama supaya pegang bara api dah. Susah nak duduk. Orang nak duduk dengan agama lah ni susah. Kat khususnya negeri-negeri Arab, orang berpegang dengan agama dia berbogok. Orang kuat semaya subuh acak-acak dia berbogok juga. Dia kata fok jahat. Orang Islam yang ada janggut pakai jubah, ni lah dia panggil kokan rah negeri Arab. Lagu tu supaya kita lebih kurang. Orang pesan ni kokan rah. Dia gambar-gambar buat fitnah pada orang Islam, menyebabkan orang akhir zaman ni nak duduk dalam agama susah. Lah ni orang nak pegang agama 100% susah lah ni. Ngecik benda-benda tak molek. Yang ngecik benda haram, benda tak molek, benda gapo jadi susah. Ada kita pergi makan rumah demo tak tahu rezeki daripada gapo dah, nego gapo tau. Misal. Kita sendiri pun pergi beli barang kedai demo buh gapo tahu dalam makan ni tadi. Buh gelatin halal kau tak halal. Kita pergi kedai pun kita tak tahu demo buh gapo. Akhir zaman orang duduk dalam agama susah. Nabi kata di akhir zaman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni benar-benar ni semua muslimin yang dirahmati Allah. Saya nak akhiri hadis pada malam ni. Kita akan sambunglah pengajian tentang kiamat ni. Hanya saya sebut beberapa perkara, lepas tu lagi akan ustaz nak sambung pula hak ni hingga kita sampai kepada alamat nak berlaku kiamat besar. Gapo kau dajjal, gapo kau Ya'juj wa Ma'juj, gapo kau binatang hak tubik, masa mana kau, siapa kau perak dajjal ni, Nabi Isa turun lagu mana. Kita akan sampai situ lah. Tapi belum sampai situ ni kita ngaji hak ni dulu. Jadi saya nak akhiri satu hadis Nabi SAW. Hak Nabi cerita di akhir zaman fitnah. Fitnah besar sekarang ni. Khususnya fitnah yang akan berlaku kepada manusia. Nabi kata badiru bil a'mal
hendaklah kamu buat amalan yang sungguh. Nah, fitnatan kaqit'il laili al-muzlim. Karena Nabi kata satu hari akan timbulnya satu fitnah lebih gelap daripada malam lagi. Tak tahu nak tubik lagu mana, mai mi tang oh. Nabi kata buatlah amalan belum pada siapa masa tu. Dan siapa masa tu fitnah ni gelap gelemak. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Fitnah setara mana? Kadang-kadang kita lepas maya subuh kita berimeh kepada Allah, ba maghrib kaya kita kufur kepada Allah Taala. Hari ni fitnah ni banyak. Nah, khususnya apabila anak-anak kita tadi diambil oleh bukan Islam lepas pada tu murtad kelik, anak kita murtad kelik. Khususnya di dalam tempat kita ni. Apabila klik ngama dia kok Chiang Mai jadi orang Chiang Mai duk sebuah ni pun fitnah besar. Hari ni bukan sekadar tu juga. Akhir zaman Nabi kata fitnah besar tak besar orang ni pagi ni kafir Islam, petang kat jadi kufur pada Allah Taala. Lah ni asuk tan Kristian pun kuat dah di Malaysia. Di Malaysia tu asuk tan orang Islam untuk nak jadi murtad kelik pada agama. Murtad daripada agama Allah Taala, dia mau duduk asuk. Duduk royak kata Islam tak molek, Islam tak samai, Islam tak betul, gapo tu fitnah banyak benar dah. Akhir zaman ni, hari ni, pagi ni Islam tak kaya kafir. Akhir siapa situ wa niyazillah. Pasal tu hok itu pegang kemah. Wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Akhir zaman orang sanggup jadi kufur kepada Allah, jual agama. Demo nak masuk agama kita bayar kedai rumah, kereta tak apa. Jom tukar agama dengan mata benda akan berlaku di akhir zaman. Hari ni banyak dah hak pesen dengan duit pitih, dengan mah perak, dengan gapo tadi, jom tukar agama jadi kafir supaya demo. Supaya bukan Islam wal iyazubillah. Jadi belum pada masa tu Nabi kata kita buatlah amalan, kita buatlah kebaikan, belum sampai situ. Apabila sampai situ ni berat. Nak buat amalan lagu mana? Pagi ni Islam, petang hari kafir. Petang hari Islam, pagi esok kafir pula. Kerana fitnah ni. Fitnah dalam masyarakat. Ni akan berlaku di akhir zaman. InsyaAllah lagi akan datang, insyaAllah kali lagi Ustaz akan royak fitnah. Hak akan berlaku juga pada umat. Fitnah melalui internet, melalui dautian, melalui kapal tadi. Hak supaya nak cerita hak Nabi royak. Ni alamat-alamat kiamat yang kita nampak kelih dah dan yang lagi akan berlaku. Kita boleh kelih. Hak Nabi cerita ni dengan masa kita dapat kelih. Supaya dengan penyakit hak Nabi kata manusia akan mati dengan ramai-ramai. Hari ni cerah. Melalui hidung manusia tu mati dengan sebab COVID ramai. Nabi cerita surah 34. InsyaAllah pada malam ni sekadar tu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.